Perdebatan kita malam ini menunjukkan beberapa perkara. Pertama, bahawa masalah ekonomi negara ini sebenarnya jauh lebih rumit kerana ia telah lama berakar umbi sehingga masalah-masalah ini menjadi bersaling kait antara satu sama lain. Keduanya, masalah-masalah struktur ini memerlukan kaedah yang radikal dan berlainan dari apa yang pernah dibincangkan sebelum ini. Oleh itu, mereka yang diberi amanah mengemudi ekonomi mestilah meneroka penyelesaian yang di luar kotak, bukannya menggunakan pendekatan yang serupa seperti sebelum ini. Ketiga, masalah-masalah struktur yang rumit ini memerlukan masa untuk dirungkai dan tidak akan selesai dengan satu dasar atau satu pengumuman sahaja. Setiap dahan masalah-masalah itu mestilah ditangani dengan program-program yang khusus. Dan program-program ini perlu diharmonikan dan disatukan mengikut satu kerangka ekonomi yang jelas yang memandu program-program ini. Yang sebelah sana dia ulang masalah-masalah. Katanya dia kata, Syahir tadi kata kononnya ini problem statement tapi tidak ada penyelesaian. Dia terlupa sebenarnya penyelesaian itu telah pun sedang berjalan sekarang. Usaha-usaha kerajaan perpaduan setakat ini, saudara-saudari, telah menunjukkan hasil-hasil awal. Kita sudah mengatasi masalah kenaikan harga yang berterusan yang telah ditinggalkan oleh sahabat-sahabat saudara Syahir dari kabinet yang lepas. Inflasi bulanan telah turun dari bulan pertama kami mengambil alih dan kini berada pada paras yang paling rendah dalam 12 bulan. Hala tuju penggajian rakyat juga sudah ada. Dan rakyat akan mula merasai gaji yang lebih tinggi tahun depan apabila Saudara Anwar Ibrahim mengumumkan peruntukan kerajaan untuk menaikkan gaji rakyat dalam belanjawan yang akan diumumkan dan dibentangkan dalam bulan Oktober ini. Minat pelabur juga semakin pulih. Bukan sahaja pelabur-pelabur besar mengumumkan pelaburan jangka panjang mereka seperti yang kita duduk dengar ni, kemudian Sanusi tolong ambil kredit. Pelabur-pelabur dana pendek juga telah kembali ke bursa saham kita pada kadar yang lebih tinggi berbanding dengan negara-negara serantau ASEAN ini dalam tempoh 2 bulan yang lalu. Jadi, adakah ekonomi kita telah pulih? Sudah tentu tidak. Tetapi kita berada pada landasan yang baik. Jika kita kekal pada landasan ini, insya-Allah Malaysia dijangka akan menyertai kelab negara-negara berpendapatan tinggi ataupun yang sering disebut sebagai negara maju di antara tahun 2026 dan 2028. Saya tak berminat sangat dengan soal jawatan-jawatan ini, tapi saya teruja untuk menyelesaikan cabaran ekonomi yang kita ada. Jadi kalau saya nampak kasar dengan yang muda seperti saudara Syahir ataupun pimpinan muda dari pembangkang yang lain yang ambil tahu tentang ekonomi, itu sebenarnya kerana saya berharap mereka menjadi lebih baik dan lebih cerdik daripada senior-senior mereka yang ada sekarang. Saya berharap mereka tidak mempolitikkan amanah nasional untuk memperbaiki ekonomi negara ini demi hanya beberapa tontonan di TikTok saja. Saya berharap mereka bersikap jujur dengan rakyat bahawa amanah ini untuk menyelesaikan masalah ekonomi negara memerlukan ilmu ekonomi yang sepadan dengan cabaran ekonomi ini, memerlukan pengalaman mengendalikan ekonomi yang boleh membawa tawaduk kepada amanah yang akan dipikul, dan supaya orang seperti Syahir takut kepada kesan bila kita sibuk bertiktok dan tidak kompeten dalam menjalankan tugas. Sebab itu, mengemudi ekonomi memerlukan ahli ekonomi yang betul-betul faham. Bukannya mereka yang membaca sekerat-sekerat, apatah lagi baca copy paste yang tadi tu,
hanya untuk membuat kandungan di TikTok mengenai ekonomi. Jadi saya nak tutup begini, mungkin panas sedikit penyokong-penyokong nak dengar, tapi saya ada last word, jadi sila dengar. Saudara Syahir adalah generasi baru pimpinan PAS yang ada potensi untuk menjadi ahli politik yang boleh mengenengahkan isu ekonomi pada harapan saya secara lebih matang dan adil. Jadi saya berharap selepas perdebatan ini, beliau bersikap lebih adil di masa akan datang mengenai cabaran ekonomi negara, dan jika sikap tawaduk itu ada, insya-Allah jika satu hari nanti PAS diberi amanah menjaga ekonomi negara, saya berharap prestasi Malaysia nanti di bawah PAS adalah lebih baik dari apa yang kita lihat di Kelantan hari ini. Baiklah. Bantu kami dengan klik like, komen dan share.